السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا الصدق في القول والإخلاص في العمل. اللهم آمين. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah Allah Taala mengumpulkan kita, pertemukan kita pada waktu tengah hari begini. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah pilih kita walaupun kita ni banyak silap, banyak salah, banyak dosa, tapi tetap Allah Taala sudi untuk terima kita datang ke surau, semayang berjemaah dan sebagainya. Kalaulah kita fikir-fikirkan salah dan silap kita, mungkin kita rasa kita tak layak pun untuk dapat datang ke majlis-majlis yang baik, ke tempat-tempat yang baik dan sebagainya. Sebab diri kita ni banyak sangat dosa dan banyak sangat salah dan silap. Tapi walaupun banyak salah dan silap itu, tetap Allah Ta'ala masih lagi sudi untuk letak kita di tempat-tempat yang baik. Kalaulah kita ni jadi tuan rumah, buat open house, kita cuma akan jemput tetamu-tetamu yang baik dengan kita, tetamu yang buat pasal dengan kita, zalimkan kita dan sebagainya. Payahlah kita nak jemput dia, kan? Tapi Allah Ta'ala tetap jemput kita walaupun kita ni banyak buat salah dan banyak buat silap. Dan Allah Ta'ala tak tersilap pun jemput kita. Lain kalau kita jemput open house, nak invite orang lain, ter-invite orang lain melalui WhatsApp contohnya. Nak hantar kat orang lain, terhantar kat orang lain contoh. Nak hantar kat grup lain, terhantar kat grup lain contohnya. Benda tu biasa, ataupun benda tu normal lah, boleh berlaku, kan? Istilahnya apa? Salah tingkap, salah pintu, kan? Macam tu lah. Benda tu biasa je, kan? Kita tersilap. Tapi Allah Ta'ala tak pernah tersilap bila letak kita di tempat-tempat yang baik, ataupun jemput kita ke rumah dia, ke masjid, kan, surau dan sebagainya. Allah Ta'ala tak tersilap jemput kita, bukan sebab rupa kita sama macam rupa kawan kita contohnya, terambil kita pula contohnya, tak ada, kan? Jadi Allah Ta'ala pilih kita tu memang sengaja, dan sengaja Allah Ta'ala pilih itu adalah satu bentuk nikmat dan rahmat Allah Ta'ala yang patut kita syukuri. Kita rasa beruntung sebab Allah pilih kita. Dan bila kita rasa macam tu, kita pun tak adalah rasa belagak, dan tak adalah rasa syok sendiri, rasa bajet bagus, kan? Ghurur dalam bahasa Arabnya, kan? Tak adalah. Sebab ghurur ni datang bila kita rasa kita buat benda baik tu dengan sebab diri kita sendiri. Hebatnya kita, oh rajin aku pergi surau, rasa-rasa paling tidak 2 kali seminggu. 2 kali seminggu tu dia rasa bagus dah, dia dah rasa hebat dah. Sebab dia rasa dia rajin. Bila dia rasa dia rajin, dia rasa dia datang tu hanya semata-mata kerana kerajinan dia, maka mudahlah nak masuk penyakit-penyakit macam tu dalam hati. Tapi kalau kita letakkan dulu rasa syukur, Allah yang pilih kita, waktu tu tak adalah rasa gurur tadi tu, tak adalah rasa terpedaya dengan diri sendiri, tak adalah rasa hebat sangat diri sendiri ni, lebih pada rasa syukur, dan rasa kerdil diri kita, dan beruntungnya kita bila Allah pilih kita. Sepatutnya begitulah. Jadi syukur pada Allah. Dan juga waktu tengah hari begini tuan-tuan, kuliah Zuhur dekat surau Al-Muhsinin ni tiap-tiap hari, dan tuan-tuan hampir setiap hari juga ada dekat surau, kan? Waktu tengah hari begini ada satu istilah yang disebutkan oleh para ulama tentang waktu tengah hari begini. Waktu tengah hari ini dia ada satu waktu yang dipanggil, yang disebutkan oleh para ulama sebagai satu waktu yang sama dengan selepas maghrib.
Lepas maghrib dengan waktu tengah hari dipanggil apa waktu ni? Dipanggil waktul ghaflah. Waktul ghaflah. Ghaflah ni apa dia? Tuan-tuan orang Penang dia akan sebut ghaflah. Kalau nak hebat lagi dia akan sebut ghaflah jingga. Itu kira dahsyat sekali dah tu kan. Ghaflah ni daripada bahasa Arab. Ghaflah tu ialah orang sebut ghaflah. Ghaflah tu daripada bahasa Arab. Lalai maksudnya. Maksudnya lalai. Ghaflatun, lalai. So, kenapa namanya waktu lalai? Waktu tengah hari dengan waktu lepas maghrib. Apa persamaan antara keduanya? Waktu tengah hari dengan lepas maghrib ni, dia adalah waktu yang biasanya orang tak beribadat, ataupun waktu tu biasanya orang akan makan, minum, sembang dan sebagainya. Zuhur, tengah hari kita bersembang dengan kawan-kawan kita, klik kita. Maghrib kita bersembang dengan family. Biasanya begitulah. Itu normal. Dan waktu ni dipanggil waktu lalai. Dan waktu lalai, bila beribadat pada waktu tersebut, beribadat pada waktu lalai adalah salah satu daripada waktu yang paling afdal, atau ibadat yang paling afdal. Macam juga kita ibadat waktu hujung malam tu, tengah malam, orang tidur kan, orang tidur, qiyamul lail. Qiyamul lail itu afdal, salah satu sebabnya sebab ramai orang tidur, kita bangun sembahyang. Jadi waktu tengah hari dan juga waktu lepas maghrib itu juga salah satu waktu yang dipanggil sebagai waktu lalai, waktu ghaflah kan. Itu sebab jugalah kalau tuan-tuan tengok berita TV, dia akan buat lepas maghrib kan. Ada berita start 7.30, ada berita start 7.45, ada berita start pukul 8 kan. Betul-betul lepas maghrib. Dan memang waktu tu adalah waktu kemuncak kan. Paling ramai sekali orang tengok TV. Saya tengok Instagram dengan Facebook. Dia sekarang Instagram dia ada dipanggil Insight. Facebook dah lama ada. Kita boleh tengok trend orang buka Facebook dan Instagram kita. Dan yang paling tinggi sekali dia punya graf tu, yang paling tinggi sekali, paling banyak sekali orang tengok adalah pada antara pukul 6 hingga 9 malam. Itu waktu paling tinggi sekali orang akan buka Facebook dan juga Instagram dekat Malaysia. Waktu itulah, waktu lebih kurang sebelum maghrib, lepas maghrib. Itulah dia waktu yang paling tinggi sekali orang buka Facebook dan juga Instagram. Senang ceritanya, benda ni bertepatan. Rupanya sama. Daripada zaman dulu, ulama sebut, contohnya Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali sebut 1000 tahun lepas. 1000 tahun lepas Imam Ghazali namakan waktu itu waktu ghaflah. Rupanya sampai sekarang, lepas 1000 tahun pun, waktu itu masih lagi namanya waktu ghaflah. Rupanya memang psikologi manusia tu memang begitu. Memang nature dia begitu. Lepas maghrib adalah waktu yang biasanya orang lalai. Jadi siapa yang dapat pergi ke kuliah maghrib, waktu maghrib, dia beruntung sebab dia dapat mengelak daripada waktu lalai kan. Dan juga siapa yang ada waktu kuliah zuhur, sebenarnya waktu kuliah zuhur, sebab kita tahu tengah hari ni waktu kemuncak apa dia. Kalau bukan kemuncak WhatsApp dan Instagram dan juga Facebook, ini adalah waktu kemuncak kita mengumpat kan. Tuan-tuan perasan tak? Inilah dia waktunya, waktu tengah hari ni. Sebab kita bekerja, mungkin ada yang kata tak ada ustaz, saya daripada pagi sampai malam memang umpat je kerja. Itu cerita lain lah. Tak. Biasanya kita bekerja, kita fokus pada kerja dan kita berbual pun berkaitan kerja. Adalah berbual sikit-sikit benda luar. Tapi bual benda luar ni paling banyak sekali waktu tengah hari lah. Waktu lunch break tu lah. Lunch break tu waktu paling banyak sekali kita bersembang benda lain. Dan bersembang benda lain pula paling banyak sekali bersembang pasal orang lain. Sembang pasal orang lain. Jadi ni kira waktu kemuncak orang mengumpat sebenarnya. Saya rasa kalau Facebook dia ada insight tu, dia ada graf tu. Instagram pun ada graf. Saya rasa malaikat pun boleh buat graf tu sebenarnya kalau malaikat nak kan. Waktu bila orang paling kuat mengumpat sekali dan memang ini antara waktu kemuncaknya. Maka terselamatlah siapa yang datang ke kuliah sebenarnya. Selamat sikit lah, bukan selamat terus kan. Dia mungkin juga sambil kuliah ataupun sempat mengumpat ustaz kat depan, itu cerita lain lah. Tapi biasanya kita selamat. Itu sebablah salah satu daripada niat kita datang ke majlis ilmu adalah niat mengelakkan diri daripada buat maksiat. Tuan-tuan datang kuliah zuhur tiap hari, baca kitab itu, baca kitab ini dan sebagainya. Niatkan, kan kita ada banyak niat. Lagi banyak niat, lagi banyak pahala.
walaupun satu aktiviti yang sama. Konsep dia kan gitu. Lagi banyak niat, lagi banyak pahala, walaupun aktivitinya satu. Jadi lagi bagus kita pelbagaikan niat. Kita nak maksimumkan kita punya pahala. Jadi cari apa lagi yang patut aku niat. Contoh, bila kita datang kuliah, kita niat nak belajar, contohnya kan, nak beramal, nak sampaikan ilmu, itu semua niat lah. Tapi ada juga niat kita mungkin nak tunggu waktu sembahyang zuhur, kan, kejap lagi kita nak sembahyang zuhur. Ni memang niat kita pun, datang surau sebab nak sembahyang zuhur. So niat tu semua niat yang baik belaka kan, sebab niat tunggu ibadat adalah ibadat. Okey, tambahkan juga niat apa, silaturahim ke apa-apa, macam-macam lah. Tapi salah satu daripada niat kita adalah nak mengelakkan diri daripada buat maksiat. Mengelakkan diri daripada buat maksiat. Sebab aku kalau tak duduk dalam kuliah, ada kebarangkalian aku akan buat maksiat. Mungkin maksiat mata, mungkin maksiat mulut, mungkin maksiat telinga, kan. Ni tiga anggota kita ni memang biasalah akan buat maksiat kalau aku tak duduk dalam majlis ilmu. Tapi bila aku duduk, maka terjagalah mata aku daripada buat maksiat, terjagalah mulut aku daripada buat maksiat, terjagalah telinga aku daripada dengar benda yang maksiat, kan. So, tapi dia kena niat. Kalau tak niat, tak dapat pahala tu. Memang kita tengah tinggalkan maksiat, tapi tak dapat pahala tinggalkan maksiat, melainkan dengan niat. Kan kita tahu kan, kita belajar benda ni dah. Tuan-tuan pun belajar benda ni lama dah. Kalau kita tak minum arak, kita cuma dapat pahala tak minum arak apabila kita memang tak minum arak itu kerana minum arak itu dosa. Kalau kita tak minum arak kerana kita tak suka dengan rasa dia, ataupun kerana tak ada duit nak beli arak, ataupun malu nak beli arak, orang nampak, maka tak adalah pahala meninggalkan dosa minum arak tu. Jadi sama juga dengan apa-apa dosa yang kita tinggalkan, dia kena ada niat, kena ada dalam hati. Dalam hati kata, okey, aku tinggalkan ni pasal benda ni berdosa. Sama juga kita duduk majlis ilmu, niatkan, aku sekarang tengah tinggalkan maksiat mata, telinga, mulut dan sebagainya. Maka aku duduk dalam majlis ilmu, dapat pahala lebih lagi. Dapat tambah lagi pahala, tambah lagi pahala. Tambah satu lagi pahala yang sepatutnya kita niatkan pada masa sekarang ni, iaitu aku sedang berada dalam bulan Zulkaidah. Bulan Zulkaidah, bulan yang dipanggil bulan haram, kan? Bulan haram ada 4 dalam setahun. Apa dia? Nak tanya sekejap, kan? Apa dia bulan-bulan haram tu? Saya rasa macam pernah tanya je rasa kat surau ni, kan? Try tanya lagi sekali. Zulkaidah tu salah satu, dah sebut dah tadi. Apa lain? Lagi 3 bulan ni yang dipanggil bulan haram. Try tengok, kerja Petronas ni semua cedik-cedik belaka, kan? Selain daripada bulan Zulkaidah, bulan apa tuan-tuan? Bulan haram? Tunduk belaka. Tak berani jawab semua. Cubalah, cuba. Tapi tak boleh lah. Cuba nanti habis 12 bulan disebutnya, kan? Mesti kena salah satu, Ustaz, kan? Okey. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan saja tinggalkan satu je. Safar. Pandai. Jawapannya salah. Okey. Nampak sangat kan, berturut kan? Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, memanglah berturut, tapi dia 3 je yang berturut. Satu lagi dia berasingan. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rejab. Rejab 1 bulan yang berasingan, 3 bulan lagi berturut-turut. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Okey. So 3 bulan ni bulan haram dipanggil, kan? Dalam Quran Allah Taala sebut, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum, ila akhir ayat. Apa dia? Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 pada ketetapan Allah pada hari Allah Taala ciptakan langit dan bumi. Daripada 12 bulan itu ada 4 bulan yang dipanggil bulan-bulan haram. 4 bulan. Memang Allah Taala dah fokuskan 4 ini. Dan 4 ni dipanggil Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rejab. Okey. So 3 bulan yang berturut-turut dan 1 bulan yang berasingan ni, 4 bulan ni dipanggil bulan haram, yang ada kaitan dengan kita, mesti ada kaitan kita. Sebab kalau semata-mata tuan-tuan belajar dulu kan, bulan haram ini bulan yang orang Arab tak berperang. Okey, tak berperang ni tak ada kaitan dengan kita. Tuan-tuan bukan menteri pertahanan,
ada menteri pertahanan kat sini, kau singgah semayang kat surau, kan? Tuan-tuan bukan. Tuan-tuan tak kerja pun kat Kementerian Pertahanan. Jadi tuan-tuan tak ada kaitan pun dengan polisi peperangan. Kan? Jangan ada yang kata pula saya IS Ustaz. Itu sudah. So kita tak ada kaitan dengan perang. So apa kaitan ayat dengan kita, sedangkan Al-Quran ni Allah Ta'ala turunkan, dia nak tak nak dia adalah hikmah dan pengajaran dia dan kebaikan dia untuk kita. Kan? So bila 4 bulan ni dipanggil bulan haram, dia mesti ada kebaikan untuk kita, bukan semata-mata tak perang. Tak perang ni okey, pada zaman Nabi SAW betul. Sebelum Nabi datang lagi memang orang Arab jahiliah memang dia beramal dengan gencatan senjata pada bulan-bulan haram ni. Daripada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam lagi, alaihissalam, sampailah ke orang Arab jahiliah pun masih lagi mereka terus tak berperang pada 4 bulan ni. Sampai bulan Zulkaidah itu pun namanya Zulkaidah sebab pada bulan tersebut mereka tak berperang. Al-Qaidah daripada perkataan qu'ud, maksudnya duduk diam, tak berperang. Dia orang dah berperang daripada bulan Syaban, Ramadan dan juga Syawal. Masuk bulan Zulkaidah mereka berhenti perang. Jadi namanya bulan tu bulan Zulkaidah sebab dia orang berhenti, tegak, diam. Kemudiannya Zulhijjah dan Muharram. Masuk bulan Safar mereka perang semula. Sampai bulan Safar mereka kata bulan kecelakaan. Itu sebablah sampai Nabi SAW bila datang, Nabi kata tidak ada kecelakaan pada bulan Safar. La Safara, Nabi sebut. Okey, kemudiannya Safar mereka perang, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir. 5 bulan ni dia orang perang. Masuk bulan Rejab dia berhenti perang sebulan. Lepas tu bulan Syaban, Ramadan, Syawal perang semula, Zulkaidah berhenti perang. Okey. So dia bukannya berhenti perang tu saja. Mereka berhenti perang sebab mereka tahu bulan-bulan ni bulan mulia. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut fala tazlimu anfusakum fihinna, jangan kamu menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Okey. Maknanya bulan ni memang bulan yang mulia. Bulan yang mulia sejak Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi. Kita duduk dalam bulan Zulkaidah, tapi kita tak perasan pun. Orang kita lebih perasan Syawal dah habis. Sebab open house dah tak sesuai untuk dibuat. Walaupun ramai juga masih buat lagi, kan? Open house raya. Tuan-tuan ada lagi jemputan open house raya? Try tengok. Ada. 3 tahun lepas saya dijemput. Saya ingat saya pernah cerita benda ni. Saya dijemput oleh satu kementerian buat open house. Bila tuan-tuan? 24 Zulkaidah. Open house raya Aidilfitri 24 Zulkaidah. Bila tanya pada dia, tanya pada JK tu lah kan, dengan baju Melayu, dengan sampin songket, dengan gantung ketupat apa semua kan. Tanya, bang, lambat betul buat manja raya? Dia kata, yalah Ustaz, giliran Ustaz, kementerian lain buat gini-gini, jadi kita orang sempat tarikh ni je. Yelah bang, tapi lambat betul ni, 24 Zulkaidah lah. Dia kata apa? Dia kata, Ustaz, apa pula lambatnya Ustaz? Selagi mana tak raya haji, maknanya Aidilfitri lah tu. Itu konsep dia. Maknanya dia punya raya 2,5 bulan. Combine terus dengan raya haji. Ini masyarakat Melayu, masyarakat paling lama berraya dalam dunia. Saya rasa lah, saya merantau banyak tempat dah, saya rasa saya tak pernah jumpa lagi orang yang berraya sampai 2,5 bulan, melainkan orang Melayu. Tak apalah. Tapi kita lupa, bulan Syawal habis, bulan Zulkaidah masuk, dia rasa macam bulan mulia dah pergi, masuk bulan yang biasa. Padahal terbalik. Bulan Syawal itu bulan yang biasa. Bulan Zulkaidah itu yang bulan mulia sebenarnya. Jadi bila habis Syawal, masuk Zulkaidah, maksudnya dia dah masuk ke dalam satu musim yang mulia. Bulan Zulkaidah, Zulhijjah dan juga Muharram. 3 bulan ini adalah bulan-bulan yang mulia. Sebenarnya keluar daripada bulan yang biasa, masuk ke bulan yang mulia, bukan terbalik. Yang kita sekarang ni terbalik. Habis Syawal, masuk Zulkaidah, kita rasa dah habis dah bulan mulia. Sekarang dah masuk bulan biasa. Bahkan kita tak ingat pun tarikh hari ni berapa Zulkaidah. Betul tak tuan-tuan? Tapi kalau tanya bulan Masihi, insya-Allah ingat. Lagi-lagi kalau hari gaji. Sorry lah dia tak ingat. Jadi sekarang ni cuba kita cek balik. Bulan Zulkaidah pun dah nak habis. Nak masuk bulan Zulhijjah. Okey. Apa kelebihan dia 3 bulan ni? Paling tidak tuan-tuan, yang ada kelebihannya dalam mazhab Syafi'i dan juga jumhur ulama mengatakan sunnahnya berpuasa. Sunnah berpuasa. Jadi kalau tuan-tuan puasa besok hari Khamis contohnya,
niatkan sekali aku puasa Khamis dan juga puasa bulan haram. Niatkan macam tu. Siapa yang puasa Isnin depan, macam tu juga puasa Isnin dengan puasa bulan haram. Ataupun sekalikan dengan niat puasa qada contohnya pun boleh, tak ada masalah. Okey, itu satu. Selain daripada tu, apa yang kita patut buat, kita kalau beribadat yang lain pun, kita datang majlis ilmu, kita bersedekah, kita baca Quran, niatkan aja aku sedang muliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dan tambah pula lagi tuan-tuan, tuan-tuan tandakan satu tarikh. Bila? Tarikh malam 1 Zulhijjah. Tanda siap-siap dalam kalender kita. Kita ada kalender kat handphone kita masing-masing. Tandakan siap-siap bila masuknya malam 1 Zulhijjah. Malam 1 Zulhijjah. Kalau ikut kalender kita, dia masuk pada hari Jumaat malam Sabtu minggu depan. Malam Sabtu minggu depan. Itu masuk 1 Zulhijjah. Okey. So, tandakan supaya kita tak terlupa. Dan kita bagi tahu kepada kawan-kawan kita dan saudara mara kita tentang masuknya 1 Zulhijjah. Masuk 1 Zulhijjah ni tak sama macam masuk 1 Syawal yang semua orang tahu. 1 Zulhijjah tak begitu sebab raya 10 Zulhijjah. Raya bukan pada 1 Zulhijjah. Raya 10 Zulhijjah. Jadi 1 Zulhijjah ni ramai orang tak perasan. Apa yang patut kita perasan? Apa yang patut kita sedar pada malam 1 Zulhijjah? Kita kena ingat telah bermulanya pesta ibadah yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai amalan yang paling Allah Ta'ala suka. Amalan yang paling Allah Ta'ala suka dikerjakan oleh kita adalah amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Bermulanya mula minggu depan hari Jumaat malam 1. Selama 10 hari sampai hari raya. Hari raya kalau ikut kalender hari Isnin. Jadi daripada hari Sabtu tu sampailah hari Isnin minggu berikutnya, tu 10 hari lah kan. 10 hari itu dipanggil hari-hari yang set 10 hari yang paling mulia ataupun set 10 hari yang paling Allah Ta'ala suka amalan kita. Hadis yang sahih tuan-tuan. 10 hari yang paling Allah Ta'ala suka amalan kita dikerjakan, inilah dia 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sampai sebahagian ulama sebut 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini kelebihannya set 10 hari dia lebih afdal daripada set 10 hari akhir Ramadan. Set 10 hari akhir Ramadan kan kita bekerja bersungguh-sungguh beribadat, kita kejar betul-betul pahala. Tapi set 10 hari akhir Ramadan ni kelebihannya sebab dia ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar memanglah lebih baik daripada semuanya lah. Tetapi dari segi kalau kita kira set 10 hari secara jumlahnya semua sekali 10 hari tu, 10 hari yang awal Zulhijjah lebih afdal daripada 10 hari akhir Ramadan. Sampai gitu sekali disebutkan. Tapi kita tak kejar, kita tak buat apa, dan kita tak perasan pun kadang-kadang dah masuk 1 Zulhijjah tu kan. Jadi tanda siap-siap dalam kalender kita, bagi tahu pada orang apa yang patut kita buat 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Yang pertamanya macam tadi juga puasa. Puasa seberapa banyak yang boleh, 1 sampai 9. Kalau boleh puasa tiap hari, puasalah tiap hari. Kalau tak puasa tiap hari pun, puasalah berganti berselang-selang ke, banyakkan puasalah selanjutnya. Kalau tak dapat puasa banyak-banyak pun, paling tidak ialah Isnin Khamis ke. Tak dapat juga puasa, yang paling tidak puasa pada 8 dan 9, ataupun yang paling afdal sekali 9 itu sendiri. 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah jatuh pada tahun ni kalau ikut kalender pada hari Ahad. Senang je nak puasa. 8 hari Sabtu, 9 hari Ahad. Jadi 2 hari itu puasa. Kalau tak dapat puasa 8 dan 9 pun, paling tidak puasalah pada 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah tu puasanya adalah puasa yang paling afdal dalam setahun. Puasa sunat paling afdal. Puasa Ramadan ialah memang lebih afdal lah. Puasa sunat paling afdal adalah puasa pada 9 Zulhijjah, hari Arafah. Benda ni nak kena ingatkan selalu. Saya yakin kebanyakan tuan-tuan pernah dengar pun, tapi takut kita terlupa ataupun kita termiss tarikh tu. Jadi ingatkan balik. Sebab saya pergi masjid mana-mana sekarang ni, saya akan ingatkan kepada setiausaha masjid. Saya kata, Haji, hari Jumaat yang sebelum raya tu, kata raya Isnin, hari Jumaat sebelum raya tu,
Haji ingatkan jemaah masjid, tolong ingatkan semua supaya berpuasa pada hari Ahad tu. Puasa Arafah. Jadikan budaya dalam masyarakat kita puasa pada hari Arafah. Kita kurang lagi budaya tu, tuan-tuan. Tempat kalau kat Mesir dulu saya ingat, kalau siapa makan pada 9 Zulhijjah tu, orang akan tengok pelik. Kedai makan buka tapi tak ramai orang makan. Kalau orang makan waktu tu, orang akan tengok, oh tak puasa dia ni. Sampai gitu sekali. 9 Zulhijjah. Kita tidak. Tok Imam ajak kita sarapan. Saya pernah kuliah subuh tu, habis kuliah subuh Tok Imam ajak sarapan. Ustaz, jom tak waktu janai. Hari ni bukan 9 Zulhijjah ke? Hari Arafah. Relax je dia ajak. Sebab kita tak ada budaya tu. Budaya puasa pada hari Arafah tu belum betul-betul kukuh dalam masyarakat kita. So kita kena ajak, kita kena budayakan, letak dalam Facebook kita, dalam Instagram ke, dalam apa ke. Saya kata dengan JK Masjid, kalau boleh ni, JK Masjid ni saya kata, kalau boleh buat sekali majlis berbuka puasa 9 Zulhijjah. Lepas habis buka puasa sembahyang maghrib, lepas sembahyang maghrib takbir raya terus. Buat macam tu. Kata, kalau JK Masjid rasa tak ada bajet, tak apa, buat potluck. Yang pentingnya nak ajak orang supaya buka puasa. Buat apa, jadikan benda tu sebagai budaya. Kalau tuan-tuan balik ke kampung pun, tuan-tuan jadikan budaya dalam keluarga macam tu. Waktu maghrib tu adalah waktu berbuka puasa. Bukannya relax je, ada minum petang, ada malam tu pun ada makan pukul 9 malam. Tak ada. Kita letakkan budaya kita, maghrib sehari sebelum raya tu adalah waktu berbuka puasa. Siapa yang puasa, puasalah. Siapa yang tak puasa pun dia makan waktu tu, dia tahulah dia tak puasa. Tapi biar dia rasa hari ni patutnya puasa. 9 Zulhijjah. Okey. Kelebihan dia dalam hadis, menghapuskan dosa setahun yang terdahulu dan setahun yang kemudian. Okey, selain daripada puasa 1 sampai 9 tu, tuan-tuan, kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala bersumpah dengan 10 malam ni. Allah Ta'ala bersumpah dalam suratul Fajr, ayat pertama, wal fajri walayalin ash, demi waktu subuh. Lepas tu ayat seterusnya, dan malam yang 10. Malam yang 10, walayalin ash, malam 10. Malam yang 10 ni lah kebanyakan ulama tafsir sebut adalah malam pertama sampai malam ke-10 Zulhijjah. Jadi sunnah selain daripada puasa adalah menghidupkan malam-malam dengan ibadat. Menghidupkan malamnya dengan apa juga amal ibadat. Bukan setakat tengok EPL. Tengok bola, tengok tu, tengok ni. Mujur bukan Olimpik sekarang. Kalau tidak, malam-malam tu dipenuhi dengan tengok di Chongwei, tengok macam-macam. Itulah dia. Tapi kita cuba tengok malam 10 malam yang mula daripada hari Jumaat minggu depan ni sampai raya, apa agaknya yang kita buat? Penuhkan, jadualkan. Kalau tak jadualkan, tak buat kita. Biar kita jadualkan siap-siap. Malam Sabtu tu nak buat apa? Malam Minggu tu nak buat apa? Nak iktikaf kat mana dan sebagainya. Itu antara benda yang kita boleh buat daripada sekarang untuk 10 malam pertama daripada bulan Zulhijjah. Kemudiannya, apa lagi yang patut kita buat selain daripada itu? Biasalah amalan-amalan yang lain, sedekah, baca Quran, apa-apalah yang kita buat, semua tu dapat pahala yang berlipat kali ganda. Dikira sebagai pesta ibadah. Waktu 1 hingga 10 Zulhijjah. Okey. Selain daripada itu, ada lagi hukum hakam yang berkaitan dengan kita. Antaranya orang yang korban disunatkan untuk tidak cukur dia punya misai dan janggut pada 1 hingga 10 Zulhijjah tu, sampailah binatang korban itu disembelih. Itu kalau boleh. Tapi bukannya haram kalau cukur. Kalau tuan-tuan bekerja contohnya, jenis apa bulu pula jenis cepat tumbuh, baru tak cukur 3 hari, orang tak kenal lah. Ini jemaah tabligh mana pula ni datang. Tiba-tiba datang ke pejabat, bos pun dah tak kenal. Waktu tu cukur lah, tak ada masalah. Ataupun peraturan, contohnya kan, kalau ada peraturan, contohnya orang yang kerja steward dan sebagainya kan, tu nak buat macam mana? Ada peraturan kerja dia kena shave, dia shave lah.
Tapi kalau boleh, tuan-tuan tak ada pun peraturan tu, contohnya, maka kalau tuan-tuan buat korban, contohnya tuan-tuan korban dekat apa tu? Dekat, saya tengok tadi Island dekat luar tu, berlambak-lambak tu kan. Ada macam-macam jenis korban tu kat luar tu. Dekat Malaysia ada, kat international tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan dah ada niat nak korban, maka jangan cukup daripada 1 Zulhijjah itu sampailah binatang itu disembelih. Sampai binatang itu disembelih, barulah nak shave dan sebagainya. Ni kuku, potong kuku dan sebagainya. So potong kuku siap-siap. Potong kuku siap-siap hari Jumaat. Lepas tu tak payah potong sampailah disembelih. Nak dapatkan pahala sunat, bukannya sebab nak selekeh, tak, tapi sebab nak dapat pahala sunat tu. Saya sendiri ada kesukaran untuk buat tu. Jadi saya galakkan orang buat. Sebab apa saya sukar? Sebab saya tiap-tiap malam kat TV. Jadi bila tiap-tiap malam kat TV, biasalah kita lambat sikit shave dia, confirm producer akan marah kan. Jadi walaupun kita kata ini sunnah Nabi SAW kan, dia mana nak dengarnya kan. Kata yalah ustaz, memang sunnah Nabi, tapi ni ustaz duduk depan kamera kan. Jenuh make up artis nak bedak kan. Bagi hilang benda-benda ni. So terpaksa jugalah kan. Tapi seberapa boleh kita buat, kita buat. Seberapa boleh yang kita buat, kita buat. Okey. Dapatkan sunnah Nabi SAW tu. Seterusnya, bila kita duduk dalam 10 malam yang pertama dalam bulan Zulhijjah tu juga, dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah tu juga, antara yang kita patut buat adalah ada satu lagi pada 9 Zulhijjah, bermula pada waktu pagi 9 Zulhijjah. Pagi 9 Zulhijjah, subuh tu dah bermula sunnah takbir raya. Takbir raya sunnah, walaupun tak pergi masjid pun, kalau tuan-tuan sembahyang kat rumah sekalipun. Katakanlah hari 9 Zulhijjah tu hari Ahad kan. Hari Ahad pagi tu dah bermula sunnah takbir raya subuh, tapi hanya selepas sembahyang, bukannya sepanjang-panjang. Yang sepanjang-panjang itu bermula daripada maghrib malam raya sampailah waktu sembahyang raya. Lepas sembahyang raya, dia start pula sunnah takbir yang selepas sembahyang sampai habis hari tasyrik. Itu kita dah biasa buat setiap tahun. Tapi dia mula tu bila? Mula yang takbir lepas sembahyang ni bermula subuh 9 Zulhijjah. Yang ni banyak orang tak buat. Masjid-masjid pun banyak tak buat. Dia pun kadang-kadang terlupa. Bahkan kalau imam tu buat pagi tu 9 Zulhijjah tu dia takbir, adalah yang tegur nanti, imam belum raya, raya besok. Nanti ada nanti kan yang tegur imam tu. Jadi imam tu sepatutnya sebelum takbir dia terangkan dulu kepada masyarakat, kepada jemaah dia. Dia kata, tuan-tuan, hari ini dah 9 Zulhijjah dalam mazhab Syafi'i, bahkan banyak lagi mazhab yang lain pun mengatakan yang sama, disunatkan kita bertakbir bermula daripada lepas sembahyang subuh 9 Zulhijjah. Lepas sembahyang subuh, lepas sembahyang zuhur dan lepas sembahyang asar. 3 kali je. Lepas tu lepas maghrib tu berterusan sampailah ke pagi raya. Lepas tu barulah lepas sembahyang. Dia jadi begitu. Jadi konsepnya lepas sembahyang ni disunatkan daripada pagi 9 Zulhijjah sampailah asar 13 Zulhijjah. Yang takbir berterusan bermula daripada malam raya sampailah pagi raya. Aidilfitri tak ada benda tu. Aidilfitri cuma ada takbir malam raya. Daripada malam raya, daripada maghrib sampailah sembahyang raya. Lepas sembahyang raya dah tak ada sunat takbir dah. Walaupun kadang-kadang ada juga imam yang tersilap. Lepas sembahyang raya Aidilfitri pun dia takbir juga. Kadang-kadang sebelum dia naik atas mimbar khutbah tu kan, dia takbir dulu. Yang itu sebenarnya tidak disunatkan untuk Aidilfitri. Aidil Adha, ya. Aidil Adha memang disunatkan untuk takbir lepas sembahyang raya. Okey. Sampai 13 Zulhijjah. Okey. Senang ceritanya, inilah dia cerita tentang 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah kan. Yang cerita sunnah raya ni nanti-nantilah mungkin ada ustaz lain pun akan sebutkan. Dan takbir dan juga sebenarnya sembahyang raya Aidil Adha lebih afdal daripada Aidilfitri. Makanya begitu Aidilfitri dengan Aidil Adha, sebenarnya Aidil Adha lebih afdal. Dalam Quran, dalam surah yang kita semua hafal pun ada ayat berkaitan dengan sembahyang raya haji.
Semayang raya Aidil Adha ni ada dalam ayat yang kita semua hafal. Yang kalau tuan-tuan tak hafal ayat ni, buat malu company. Jangan ngaku tak hafal. Ayat apa? Ayat daripada surah favorite tuan-tuan. Surah apa? Inna a'tayna. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika tu semayang, wanhar sembelih binatang kurban. Jadi semayang kat situ tu adalah semayang raya haji. Berkaitan korban, semayang raya haji lah. Semayang apa lagi? Jadi ayat tu kan, ayat yang kita hafal dah lama tapi tak faham-faham juga. Itulah dia. Jadi fasalli li rabbika wanhar itu berkaitan dengan raya haji. Jadi semayang raya jangan tinggalkan. Okey, tak apalah. Itu sebut sedikitlah berkaitan dengan ibadah yang boleh kita lakukan insya-Allah pada 10 malam yang terakhir. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan kita dapat manfaatkan ilmu yang kita perolehi. Dan tuan-tuan, kita nak raya, kita nak berraya, nak berkorban dan sebagainya. Kalau tak mampu nak bagi korban, ataupun kalau dah bagi korban sekalipun, tuan-tuan, satu perkara yang biasa pun saya sebutkan kat sini dan beberapa kali pun datang ke sini, Muslim Care Malaysia kan, Haji Zul dan juga tim beliau pada hari ini minta supaya lancarkan tanah untuk Syria sekali lagi. Syria ni memang berterusan kita buat collection kan. Jadi dan memang berterusan juga kita hantar bantuan ke Syria. Saya tak ingat saya rasa saya pernah sebut pada tuan-tuan kat sini tentang macam mana yang kita pernah terlambat hantar bantuan dekat Syria. Kita terlambat tu bukan lama sangat. Kita terlambat sebulan je hantar bantuan ke sana, sampai kilang roti kita tu tak dapat beroperasi sebab sebulan kita hantar lambat. Maka dia orang tak dapat duit nak beli tepung daripada luar kota Damsyik tu, nak beli tepung, nak bawakan tepung itu terlambat, menyebabkan kilang terpaksa berhenti operasi. Dan bila kilang tu berhenti operasi, menyebabkan masyarakat kat situ tu tak dapat makan, tak dapat minum, tak dapat makan macam ceritanya, tak ada makanan. Dia orang nak makan bila roti tak ada. Akhirnya apa yang dia makan? Akhirnya yang dia makan antaranya adalah kotak yang kita hantar bantuan. Kotak tu digunting, dia buat sup, dia makan. Dan itu dia yang ada pada dia waktu tu. Jadi sebablah kita buat collection untuk Syria ni sebenarnya berterusan sepanjang tahun, supaya kita dapat hantar pada dia orang tu on time. Dan yang bertanggungjawab berkaitan dengan Syria ni adalah Ustaz Nazmi Karim sendiri, Ustaz Nazmi Smackdown. Jadi tuan-tuan, hulurkan bantuan melalui Muslim Care Malaysia ni insya-Allah akan diuruskan sendiri oleh Ustaz Nazmi untuk sekolah-sekolah kita kat sana dan juga kilang roti kita dekat sana insya-Allah. Saya dah tengok sendiri tuan-tuan, saya pergi sendiri, tengok sendiri. Jadi saya bukan cakap kosong. Diorang kata alah ini semua propaganda media barat ni semua ustaz ni. Saya baca juga dalam Facebook baru-baru ni. Ada kata ni mengarutnya ni semua orang cakap pasal Syria ni. Syria tu aman damai je, elok je, tenteram, bahagia je orang sana. Dia kata ni semua propaganda media barat ni Hollywood punya cerita je ni. Dia padahal kita tengok dengan mata kepala kita sendiri, bukannya kita tengok dekat berita apa yang berlaku kat sana. Jadi mudah-mudahan dekat ujung-ujung bulan Zulkaidah ni kita dapat pahala kemuliaan bulan Zulkaidah dan bulan Zulhijjah untuk kita membantu saudara-saudara kita kat sana. Dan ada satu sembahyang hajat insya-Allah kita akan buat kejap lagi untuk lepas sembahyang Zuhur nanti lepas sembahyang Zuhur kita akan sembahyang hajat untuk semuanya staff Nur Nadia Nurdin lagi terang. Okey. Yang baru menjalani pembedahan buang appendix tapi masih dalam keadaan kurang sihat, banyak seorang lagi staf, suami beliau akan menjalani pembedahan tengah hari ini. Seorang lagi staf, ibu mertua beliau masih lemah dan dirawat di HUKM. InsyaAllah untuk tengah hari ini aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina wa likulli laka. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadika wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulamana bil khair wa kafir kull syarr. Rabbana aslih lana kull syu'un akram bi ridwanika al-ayyun wa qdi 'anna rabbana kull diyun qabla an ta'tiyana fil manun waghfir wastur anta akram man satar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.